أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa. Ajarkanlah apa yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikan ia hujjah kami ya Rabbal Alamin. Amin amin. Alhamdulillah. Yang dihormati Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Jumaat, malam yang berkat ni kita dapat jumpa lagi, menyambung kita punya talaqi kita, talaqi tahsin tilawah kita. Jadi malam ni kita akan masuk ke surah yang baru, iaitu surah yang ketiga, surah Ali Imran. Ali Imran. Kadang-kadang ada tersilap juga orang sebut surah Al-Imran. Memang ejaan dia alif lam, tapi lam tu dia tak bersambung dengan ain. Jadi dia Ali Imran. Apa Ali? Ali ni keluarga. Macam kita salawat Nabi itulah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali ni keluarga. Jadi tajuk je ni berkaitan dengan keluarga Imran. Okey. Jadi sebelum kita baca, kita berkenalanlah sikit-sikit berkenalan sikit-sikit berkaitan dengan surah Ali Imran ni. Kita tengok apakah
yang ada dalam surah Ali Imran ni, serba sedikit lah ya. Okey, kalau ikutkan kategori lah ya, surah Ali Imran ni iaitu keluarga Imran ni dia termasuk dalam kategori surah Madaniyah dan merupakan surah susunan yang ketiga lah, dan mengandungi 200 ayat. Okey. Jadi surah ni disebut Ali Imran iaitu berkaitan dengan keluarga Imran. Kerana apa? Ada kisah keluarga Imran ni, iaitu nanti akan bermula pada ayat 33 nanti ya. Banyaklah keluarga Imran ni melibatkan nanti ibunya Nabi Isa, Maryam, kemudian Nabi Isa ya, berkaitan dengan kisah-kisah orang Nasrani. Jadi pada kisah keluarga Imran ini menerangkan tentang Nabi Isa alaihi salam yang sebenarnya, dan kesesatan kaum Nasrani ataupun Kristian yang mensifatkan Nabi Isa sebagai Tuhan dan juga ataupun anak Tuhan. Secara umumnya surah ini menggambarkan keadaan umat Islam di Madinah, iaitu setelah mereka mencapai kemenangan yang besar di medan perang Badar dan berjaya menghancurkan kaum kafir musyrik yang menceroboh. Jadi bila saja umat Islam menang, iaitu kemenangan yang tidak dijangka oleh orang kafir musyrik, sebab Islam baru berkembang, lepas tu umat Islam tak ramai, tapi boleh kalah pula kafir musyrik kan. Jadi merupakan satu kejutan. Jadi bila dah kejutan tu, mereka macam-macam baliklah mengatur strategi macam mana nak menghalang perkembangan Islam sampai ada nak bunuh Nabi dan sebagainya kan. Jadi kemenangan umat Islam ini menyebabkan kaum Yahudi dan kaum munafik, dan sebenarnya selepas Badar ni menyerlahkan lagi satu kaum yang ada, iaitu kaum munafik ya. Dia sebenarnya ada hikmah juga tu pada masa tu, yang mana mereka ini, kaum Yahudi dan munafik ini, merasa marah dan juga hasad dengki, lalu merancang berbagai pakatan jahat terhadap umat Islam. Sebab itulah Allah Ta'ala mengingatkan sebagaimana yang tersebut di dalam surah ini, supaya umat Islam sentiasa sedar dan waspada terhadap golongan-golongan kafir yang memusuhi Islam. Okey, apa yang telah dilakukan oleh musuh-musuh Islam, terutama Yahudi dan Nasrani dan apa-apa golongan sajalah ya yang memusuhi Islam, dan umat Islam makin menjelaskan hakikat ini. Dalam surah ini juga diterangkan peristiwa peperangan Uhud. Begitu juga, sebab peperangan Uhud ni peperangan yang kedua, yang kedua selepas peperangan Badar. Ada juga kisahnya, dan peperangan Uhud ni pun menzahirkan sifat-sifat orang munafik ataupun menyebabkan golongan-golongan munafik itu dapat dikenal pastilah. Walaupun macam tu, ada hikmah di sebaliknya ya. Dan sebab-sebab yang menjadikan orang Islam gagal dalam peperangan itu, iaitu sebahagian di antara mereka melanggar perintah Rasulullah. Untuk menanamkan semangat perjuangan jihad, ditegaskan dalam surah ini bahawa orang-orang Islam yang gugur syahid dalam perjuangan membela Islam bukanlah orang yang mati dan lenyap dengan tidak disebut-sebut dan dikenang. Bahkan mereka hidup secara istimewa dan meningkat ke tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan dilempahi cahaya, nur dan pelbagai nikmat yang disediakan oleh Allah Taala di dalam syurga. Ini cerita berkaitan dengan mereka yang gugur syahidlah di medan perang khususnya pada masa itu dalam peperangan Uhud ni ramai selama 70 orang tentera Islam yang gugur syahid. Jadi banyaklah peristiwa berlaku selepas tu. Jadi ini serba sedikitlah ya. Begitu juga tentang cerita pasal Maryam, ada juga diceritakan dalam ni macam mana Maryam ni dipilih oleh Allah Subhanahu taala daripada awal lagi sebenarnya. Daripada sebelum kelahirannya lagi, yang dia nanti akan melahirkan seorang Nabi, iaitu Nabi Isa. Begitu juga dengan kisah Nabi Isa dan sebagainya. Ini boleh kita rujuklah ya dalam tafsir ataupun sirah dan sebagainya lah. Okey, kita terus kepada bacaan kita. Jadi surah Ali Imran ni surah ketiga dan merupakan surah kedua yang dimulai dengan huruf muqatta'ah, iaitu Alif Lam Mim selepas surah Al-Baqarah. Okey, jadi ini sebagai ilmu kita lah ya, sebagai ilmu. Kalaulah orang nak menyambung ayat pertama dengan ayat kedua, boleh.
Sebab alif lam mim tu kan pendek sangat kan. Alah pendek, nafas aku panjang. Aku nak sambung. Jadi untuk surah Ali Imran ni dia ada kaedah dia. Dia tak sama dengan surah Al-Baqarah. Kalau surah Al-Baqarah kita baca alif lam mim zalikal kitabul la raiba fih. Tapi untuk surah Ali Imran ni dia lain cara bacaan dia sikitlah. Bukanlah lain apa. Sebab apa? Sebab ayat yang kedua dimulai dengan hamzah wasal. Jadi dia ada kaedah dia. Jadi saja saya ceritalah, nanti kita praktikkan ya. Okey, kalaulah kita nak berhenti tak ada masalah. Biasa saja alif lam mim. Lam, alif, lam 6 harakat. Lepas tu pertemuan antara lam dengan mim ada dengung ya. Mim dengan mim dengung 2 harakat, dan mim juga kita baca 6 harakat. Lepas tu kita berhentilah. Lepas tu sambunglah ayat kedua. Tapi kalau kita rasa nak menyambung ataupun saja ke, tapi jaranglah orang nak sambung, tapi saja sebagai ilmu kita, kalau kita nak sambung maka mim tu alif lam mim ma dia kena bariskan atas dan terus sambung kepada kalimah Allah. Sebab apa? Sebab hamzah wasal kan tak boleh dibaca. Tak bolehlah baca alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tak bolehlah baca macam tu. Dia nak kena baca alif lam mim Allah. Tapi ada 2 cara. Pertama ialah mim tu baca 6 harakat. Alif lam mim Allah. Ataupun cara kedua, mim tu baca 2 harakat pun boleh. Alif lam mim Allah pun boleh. Jadi kok-koklah terdengar orang baca kan. Apa pelik pula, setahu alif lam mim ni baca 6 tapi baca 2 kan, mi tu. Rupanya untuk surah Ali Imran dibolehkan dibaca 2 wajah, dan mim tu dibariskan atas kalau menyambung dengan ayat yang kedua. Jadi jangan peliklah ya. Okey, jadi kita baca jelah ya terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la Okey, itu tu kalau kita berhenti. Ini saja praktikkan je lah untuk sambung. Tapi saya pun tak cukup nafas sebenarnya. Saya pun tak cukup nafas sampai situ. Cuma kita nak tahu macam mana kaedah dia ya. Okey, yang pertama mim kita baca 6 harakat. Kita sambung dengan Allah ajalah. Ini untuk kita belajar ya. Alif lam mim Allah. Okey, baca. Okey, maknanya lam 6 harakat, lepas tu ada dengung 2 harakat, lepas tu mim 6 harakat. Yang kedua lam 6 harakat, lepas tu dengung 2 harakat, kemudian mim 2 harakat ya. Alif lam mim Allah. Okey. Alif lam mim Allah. Lepas tu maksudnya mim alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum lah sampai habis. Tadi sebab nafas tak sampai, saya pun tak sampai. Manalah tahu ni sebagai satu ilmu lah untuk kita Okey, tapi biasanya orang berhenti je lah, senang, itu lebih mudah ya. Tapi kalau berhenti 6-6 je lah, dia tak ada 2 harakat dari segi hukum tajwid lah.
Alif, lepas tu lam 6 harakat, 2 harakat, mim 6 harakat. Okey. Ayat yang ketiga. Nazzala nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Situ tu ada sabdu pada huruf qaf. Jadi kita tahan ya, tahan sikitlah bil haqq. Jangan baca bil haqq. Ya. Okey, 1 2 3. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi. Itu madlin lah ya. Yadai. Wa an nun kosong jumpa zai, dengungkan ya, dengungkan 2 harakat. Wa anzalat taura 2 harakat, ada alif kecil tu. Tawal injil. Nun kosong jumpa jim ya, pun dengungkan juga 2 harakat. Wa anzalat التوراة والإنجيل Okey, seterusnya mil nun kosong, dia jumpa dengan qaf. Serupa juga, ni ikhfa juga. Tapi qaf ni huruf tebal. Jadi maknanya dengung dia pun tebal. Ini sebagai untuk ingatan kita. Tak apalah, kita belajar, belajar, cuba dengar, fahamkan, nanti kita praktikkanlah. Dia dengung ikhfa ni, ni selalu juga saya sebut ya. Dengung ikhfa ni dia ada 15 huruf ikhfa ni. Jadi dengung dia tak sama Dengung dia tak sama. Dia syarat nak baca ikhfa ni, dengar betul-betul ya. Syarat nak baca dengung ikhfa, selepas saja nun mati atau tanwin, kita nak faham selepas dia tu huruf apa dan macam mana nak sebut huruf tu. Mana nak tahu makhraj dia. Yang kedua, cara menyebut nun mati itu tak boleh lekatkan ke lidah. Dia tak boleh bunyi nun yang zahir. Dia seolah-olah macam terapung-apung, tergantung bunyi nun tu. Sebab tu bunyi dia samar. Orang kata ikhfa ni bunyi samar. Contoh saya bagi ya. Wa anzala tadi. Jadi nun mati jumpa zai. Zai ni di mana kita nak faham cara menyebut zai. Cara menyebut zai ialah hujung lidah mesti ke kacip, gusi gigi kacip bawah kat dalam ni. Bawah. Az. Cuba sebut. Az. Terasa tak lidah kat situ? Ya, bawah ya, bukan atas. Az. Jadi semasa kita membunyikan an tu, jangan sebut an betul-betul. Wa anzala. Ada tak? Kita dah sedia dah nak letak lidah dekat tempat zai, dan jangan lekatkan lidah. Sebab tu bunyi dia akan jadi wa anza. Wa anza. Dia bukan wa anza. Perasan bunyi kan? Ini sebenarnya kena bertalaqi seorang-seorang, bagus ni kalau nak praktik. Carilah guru kan, nak praktik macam mana nak bunyikan ikhfa 15 huruf ni. Lepas tu huruf tu dah wal injil tu pula. Nun mati cuma jim. Jim kat mana pula tempat dia? Kena faham jim. Jim ialah tengah lidah. Tengah lidah terangkat ke langit. Jadi masa kita nak nyebut tu, nun mati tu dah bersedia nak sebut jim. Tapi jangan lekatkan lidah. Wal injil. Kan bunyi dia lain. Injil. Dia bukannya injil. Contoh yang ketiga. Contoh ketiga yang ni. Nun mati jumpa qaf. Qaf ni huruf tebal kat mana? Dia pangkal lidah. Lidah yang paling belakang sekali melekat ke anak tekak. Qa. Dia sebut qa. Qa. Dia sebut qa. Qa. Terasa tak dalam kan? Qa. Jadi ikhfa dia ialah milqa. Bersedia nak sebut qa dah. Milqa. Milqa. Dia bukannya minqa. Minqa. Itu bukan ikhfa
Milqa. Dia macam nak sebut ming, tapi jangan sengaja sebut ming. Dia sebab lidah kita tu dia tak kena pada langit. Ini sebagai pahaman apa? Asas lah ya. Tak faham tak apa. Tak faham sekali, saya selalu je sebut ya. Sebab itulah kadang-kadang kalau dengar bunyi lain-lain ya. Jadi sekarang kita bunyikan nun mati jumpa qaf, dia bunyi tebal ya. Min qablu hudal linnas. Okey. Kalau ikutkan dia tu dia tak tebal. Kena sebut di belakang bunyi nun tu. Milqa. Dia bukannya minqa. Lain kan? Minqa. Tiba-tiba nipis qa tebal. Dia nak kena tebal siap-siap. Milqa. Itu kaedah dia. Cuba sebut lagi sekali. Baca lagi sekali. Saya baca dulu ya. Min qablu hudal linnas. Okey, 1 2 3. Ada yang dapat, ada yang tak dapat tak apalah ya, janji saya cerita, kalau dapat boleh ikut tu alhamdulillah, tapi tak dapat pun kita usaha jelah ya. Okey. Wa anzala. Huruf zai huruf nipis pula, jadi dengung dia nipis lah. Wa anzala al-furqan. Nun sabdu dengungkan ya, ini wajibul gunnah dengan 2 harakat. Innallazi, jaga huruf zal, zazi, zu hujung lidah, zi nakafaru bi aya, panjang, hamzah dulu baru alif, lepas tu ya pun panjang 2 harakat, ada alif kecil. Innallazina kafaru bi ayatillah. Okey. Lahum azabun. Ni tanwin ya, tanwin 99 jumpa dengan shin, ikhfa juga. Jadi kita nak kena faham shin ni macam mana cara sebut. Dia sama macam jim tadi, tengah lidah dinaikkan ke langit, tetapi dia ada keluar angin. Jadi semasa kita membunyikan bun tu, dah bersedia naikkan tengah lidah. Azabun sya, bunsya. Itulah bunyi dia. Dia bukan azabun sya, bunsya. 2 kali kerja. Dia sekali je. Azabun bunsya. Perasan tak dia punya nun kan, dia sama-sama bunyi dia kan. Bunsya, bukannya bunsya. Itu maksud ikhfa. Lahum azabun syadid. Okey. Yang akhir ni banyak ni Pertama tanwin jumpa zal. Zal. Za kan, lepas tu nun mati jumpa ta. Azizun. Jadi tanwin jumpa zal. Cara nyebut huruf zal macam mana? Sama tak dengan zai? Tak sama. Zai tadi hujung lidah ke gusi bawah, tapi huruf zal dia kena celah. Za. Jadi masa membunyikan zun tu, dah letak lidah dekat tengah. Azizun. Jadi lembut lah dia. Azizun. Zun. Lepas tu mati jumpa ta pula. Zun. Tu letak pula lidah di tengah ta.
Nampak macam susah sebab banyak tu nampak susah. Kalau satu tadi contoh tak susah sebab sampai 5 6. Cuma saya nak bagi tahu je, nak bagi tahu sebab tu lah mungkin kalau kita dengar bacaan qari-qari tu kan, dia bunyi dia lain. Dia macam nun dia tu terapung-apung je nun dia tu. Jadi lembut dengar kan. Wallahu azizun dzuntiqam. Inna Allah la ya jumpa kha. Ya nipis, kha ni tebal ya. Tapi tebal dia taklah tebal macam kha berbaris tu. Cuma yakh, bukannya yakh. Kena angkat pangkal lidah. Yakhfa alaihi syai'un fil ard. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'. Okey. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'. Matikan hamzah Ambil balik. Alaihi syai'un. Ni tanwin jumpa fa pula. Pun lain bunyi dia. Banyak pula jumpa fa. Jadi nak faham macam mana bunyi dengung dia, kena faham macam mana cara sebut fa. Cara sebut fa ialah gigi kacip atas mesti menyentuh bibir bawah. Fa. Sebab itulah bunyi dia akan jadi syai'un macam info, confirm. N mati jumpa F. N mati jumpa F. Yang ni nun mati jumpa fa. Sama bunyi dia. Syai'un. Siap-siap letak mulut di tempat fa. Syai'un. Itulah fa. Jadi tadi kita jumpa apa? Huruf zai, huruf zal, huruf shin, huruf qaf, huruf apa pula yang ni? Huruf fa. Semua lain-lain bunyi dengung dia. عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Okey, 1 2 3. عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي yusaw sa tebal ya. Yusaw, jangan muncungkan mulut. Yusaw sa. Yusaw, waw baru muncung. Huwa allazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Okey, 1 2 3. يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Ayat ni senanglah, kira senanglah ya. Kalau kita tengok ya, surah-surah Al-Quran ni yang dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah ni, ataupun ada juga yang menyebut sebagai huruf tahajji ya. Dia ada 29 surah semuanya. Biasanya selepas tu dia mesti ada berkaitan dengan menceritakan tentang kitab ya. Menyebut pasal kitab. Biasanya lah. Dalam surah Yasin pun macam tu, surah Al-Baqarah pun macam tu, dan beberapa surah lagi. Ini pun berkaitan dengan akidah juga ya. Tentang tadi kita ada sebut tentang dialah Allah,
yang maha apa, maha dengan sifat-sifatnya, ya, yang maha apa tadi, yang maha mentadbir, dan sebagainya. Apa lagi, yang maha perkasa, yang maha bijaksana, ya, tidak ada Tuhan melainkan Dia dengan sifat-sifatnya. Ini banyak berkaitan dengan ayat-ayat akidah, ya. Okey, seterusnya kita sambung ayat 7, ya. Kalau kita dapat satu muka surat pun malam ni pun okeylah, ya. Okey, ayat yang ketujuh. Huwallazi. Ini kita baca 4 harakat, ya. Ada ombak tu kan di atas ya tu kan. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayat. Tengok, kalau kita tak cukup nafas pun boleh di situ. Ayat ke, muhkamat ke, ya. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayat. Tak cukup nak sampai muhkamat. Okey, tak apa, baca. 1, 2, 3. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba. Okey, kita ambil balik minhu ayat, ya. Minhu ayatum, tanwin 99 jumpa mim bersabdu dengungkan. Muhkama, ma baca 2 harakat, mad asli. Tun tanwin 69 tak dengung. Hunna, nun sabdu dengung. Ummul, mim sabdu dengung. Kitabi wa ukharu mutasyabihat. Ini pendek-pendek, ya. Jadi hati-hati, yang pendek-pendek ni kadang lagi susah. Ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Jadi lompat je satu, ya. Sebut satu-satu harakat. Tak payah laju-laju, ya. Minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab. Tak apalah, kita potong situ. Okey, 1, 2, 3. Minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab. Ambil balik hunna, ya. Ambil balik hunna tu. Hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Ta ada angin sikit, ya. Okey, 1, 2, 3. Ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Dia angin dia tu kena buat. Sebab apa? Sebab suara kita dah tahan. Kita dah tahan dah. Tapi keluarkan angin, ya. Dia dari segi sifat suara tertahan tetapi angin terlepas, ya. Okey. Nun dengungkan mim sabdu. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'un. Berhenti situ. Zayghun, tanwin jumpa fa, dengungkan satu, berhenti dekat fayattabi'un. Okey, 1, 2, 3. Fayattabi'un. Ambil balik fayattabi'un. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Okey, 1, 2, 3. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Lahu baca 4 harakat ya, ni mad silah tawilah. Atas waw kecil tu ada ombak tu kan. Okey, 1 2 3. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaqulun ambil balik yaquluna amanna, ada nun sabdu dengung, bihi 2 harakat, kullum tanwin jumpa mim sadu dengung juga, min tak dengung, indi dengungkan, nun kosong jumpa dal ya, rabbina. Yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Okey, 1 2 3. Yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa. Jaga-jaga ya huruf zal dengan kaf. Dua-dua ada sabdu. Huruf zal, huruf kaf. Yadhakkaru illa, baca 4 harakat, ulul, baca pendek ya. Ada waw, ada bulat di atas waw tu, makna waw ni tak dibaca. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Okey, itu tu habis satu tema tu ya. Okey, kita habiskanlah sampai ayat 9 boleh ya. Ada masa Isyak belum lagi ya. Okey. Jadi ayat ke-8 ni doa. Saya rasa ramai kot yang dah hafal doa ni kan. Selalu kita baca, kadang-kadang imam baca, kita baca. Cuma kadang-kadang orang, ini saya tak tahulah, saya lah ya. Kadang-kadang terdengar orang baca sebabkan dia ni dah biasa ya, dah biasa. Yang tuzir tu selalu kadang-kadang orang silap. Dia tertukar jadi ain, tertukar jadi hamzah. Rabbana la tuzigh qulubana, macam sedap kan tuzigh bacanya. Ada. Ataupun dia jadi hamzah. Rabbana la tuzigh qulubana. Tapi insya-Allah orang sini betul lah baca kan. Tempat lain ya. Ada dia tukar tuzigh. Jadi sebenarnya dia adalah huruf ghain ya. Tuzir. Itu yang betulnya. Rabbana la tuzigh qulubana. Okey. Rabbana la tuzigh qulubana. Kalau dapat baca tuzir. Bila kita baca Quran, kalau dapat baca tuzir. Jangan baca Rabbana la tuzigh tuzir. Bukan tuzir, tuzi, zazizu. Tuzir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Okey, 1 2 3. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab
Waha ya. Ada orang baca wahab lana. Kononnya nak Arab sangat kan. Wahab lana, wahab ha pedas bantainya. Dia wahab ada. Saya ni bukanlah nak apa, kadang-kadang kita tersilap sebab benda ni kita hafal lah, kadang-kadang kita jumpa dalam buku doa kan. Jumpa dalam buku doa kita pun hafal. Jadi ingat-ingat sedap kan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Wahab kan bunyi macam Arab sikit kan. Jadi wahab ha simpul ya. Jangan baca ha pedas. Ini saja ingatkan sajalah untuk diri saya juga. Sebab kadang-kadang kita menghafal bukan dari Quran, kita jumpa kat buku-buku doa. Kita pun tak tahu doa ni dari Quran ke, bukan ke. Kita pun pakai hafal lah. Bila dah hafal tak ingat pun dia punya tulisan tu, pakai sebut je kan. Jadi kalau doa-doa dari Al-Quran ni, cubalah kita perhatikan betul dia punya ejaan dia ya, sebutan dia, huruf dia supaya lebih tepat lagi lah. Wahab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Cuma saya nak kongsi sikit. Bila kita ambil sebagai doa ya, jadi hukum tajwid ni dia dituntut semasa kita membaca Al-Quran. Tetapi kalau kita berdoa, walaupun kita ambil daripada ayat Quran, dia ni apa yang saya belajar lah ya, apa yang diajar oleh guru saya, huruf jangan tukar lah. Huruf jangan tukar, baris jangan tukar. Tapi yang boleh dianggap sebab dia dikira sebagai zikir lah ya. Bukan kita baca Quran, cuba kita baca doa. Maknanya dari segi dengung, dia tu bolehlah kita. Maknanya dengung 2 harakat, contohnya ada bacaan tu sampai 6 harakat. Dari segi doa taklah dituntutnya tu ya, untuk kita jadikan sebagai doa ataupun sebagai zikir ya. Rabbana hablana, contohnya apa kat sini contoh tak ada dengung. Jadi tak adalah dengung tu, tak payahlah sampai 2 harakat kan, macam kita ngaji kan. Ataupun kalau ada yang panjang mat lazim ke apa sampai Rabbana, contoh Rabbana atina. Kalau kita ngaji Rabbana atina, dia kena panjang Rabbana tu. Sebab apa? Sebab jumpa dengan hamzah. Tapi kalau kita buat doa, janji tak payahlah sampai 4-5 harakat. Baca janji panjang juga. Rabbana atina. Jadilah. Cuma jangan tukar huruf, tukar baris, dia tetap kekal cuma pendek panjang tu kalau dapat disempurnakan. Walaupun tidak sampai 4, 5, 6 harakat, paling kurang 1, 2 pun cukuplah. Contohnya macam yang dalam muka surat sebelah yang kita baca minggu lepas kan. Tu Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Kalau boleh na tu biar panjang 2 harakat, tak payahlah yang alaina isran, na tu 4 harakat, ran tu dengung sampai 2. Tak perlulah, itu tak dituntut ya. Tapi yang penting panjang pun dah okey dah. Sebab panjang-panjang tu pun dia ada makna ya. Ini apa yang saya belajar lah ya. Jadi maknanya dari segi doa dia ringan sikit lah, sebab kita niatkan sebagai doa, sebagai zikir kita. Cuma huruf jangan tukar lah kalau boleh. Huruf baris itu tak ya. Cuma dari segi dengungnya sampai 2 rakaat, panjang 4, 5, 6 tadi tak adalah dituntut. Tapi kalau baca Quran, kita kena ikut ya. Yang mana mat wajib, mat jaiz, mat lazim, itu kena ikut ya. Okey, akhir ya. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Okey, 1, 2, 3. Rabbana Inna Allah la yukhliful mi'ad. Inna Allah la yukhliful mi'ad.
Okey, sadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah malam ni dapatlah kita baca satu muka surat ni ya. Tapi dalam muka surat ni memang banyak dengung Banyak dengung, terutamanya dengung ikhfa tadi. Banyak, saya ingat 4, 5, 6 ada dengan berbagai-bagai huruf jadi sebagai asasnya seperti yang saya kongsikan tadilah cara sebutan dengung dia macam mana dari segi sebutan huruf. Okey. Sebagai mengakhiri sedikit saya nak kongsi. Saya tak ingat yang dulu saya ada kongsi, tapi berkaitan yang mana saya dah kongsi belum pasal berkaitan di antara perbezaan hadis qudsi dengan Al-Quran. Belum lagi kot, saya yang tu belum kot. Yang sebelum tu saya cerita pasal tentang Al-Quran kan. Tentang apa dia Al-Quran, apa kelebihan Quran kan. Jadi malam ni sebagai penambahan ilmu kita lah berkaitan dengan ilmu-ilmu Al-Quran ni. Kalau kita pernah dengar hadis qudsi jadi sebenarnya yang paling tinggi sekali Quran lah kedua hadis. Dan hadis pula banyak kategori dia. Antara yang tinggi lah hadis qudsi dan nanti ada hadis nabawi. Jadi kita tengok apa dia perbezaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Jadi kata para ulama mengatakan bahawa Al-Quran dan hadis qudsi itu adalah wahyu. Dua-dua ni sebenarnya wahyu, tapi nanti ada perbezaan dia yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu terdapat beberapa perbezaan antara keduanya. Jadi perbezaan yang pertama ialah Al-Quran adalah kalam Allah dengan lafaz dan maknanya memang semuanya daripada Allah. Dia punya lafaz, apa yang kita baca tadilah, dan dia punya mafhum, kefahaman dia adalah daripada Allah. Maknanya dia serentak dua-dua. Manakala hadis qudsi pula ialah kalam Allah dengan hadis qudsi adalah kalam Allah dengan maknanya daripada Allah Ta'ala, sedangkan lafaznya daripada Nabi. Dapat beza tak? Maknanya Al-Quran ni lafaz dengan makna daripada Allah. Tetapi hadis qudsi ni maknanya daripada Allah, tetapi yang menyampaikan tu mengikut bahasa Nabi. Contoh A sampaikan kepada saya satu perkataan dan saya ikut sebiji perkataan tu saya bagi tahu pada tuan-tuan. Tapi hadis qudsi ni contoh A cerita kat saya satu kisah. Contoh dia kata tadi ada, contohlah kita ambil yang simple lah kan. Contoh tadi ada majlis tadi kan. Dia cerita kat saya dengan bahasa dia dan saya pun menceritakan kepada tuan-tuan dengan bahasa saya sendiri. Jadi macam itulah. Makna tu daripada Allah Ta'ala, tetapi Nabi menyampaikan dengan bahasa Nabi sendiri. Kalau Quran ni dia memang daripada Allah. Itu perbezaan yang pertama Yang kedua, Al-Quran diberi pahala atas orang yang membacanya kerana dengan membacanya dikira sebagai ibadah. Sementara hadis qudsi tidak diberi pahala sebagaimana pahala Al-Quran. Al-Quran ni bukan saja baca, tengok saja walaupun tak pandai baca dapat pahala, pegang pun dapat pahala, baca dapat pahala, faham lagi dapat pahala, amalkan lagi dapat pahala. Sementara hadis qudsi tadi pahala dia tak sama setaraf dengan Al-Quran. Dia maknanya macam hadis-hadis lain jugalah. Yang ketiga, Al-Quran keseluruhannya diriwayatkan secara mutawatir dan tidak mungkin diragui. Maknanya Quran ni memang dah sepakat dah, inilah dia, tak ada lain dah. Sementara hadis qudsi sebahagiannya sampai tahap sahih, hasan dan juga ada yang dhaif juga. Sebab apa? Sebab dia diriwayatkan oleh berlainan orang sampai kan kita biasa baca hadis daripada ni kan sampailah kepada Rasulullah, tetapi Al-Quran ni direct daripada Allah. Itu perbezaan. Yang kemudian Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Adapun hadis qudsi diilhamkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Mana ilham terus.
Dan Nabi daripada ilham tu, apa yang dapat Nabi sampaikan dengan bahasa Nabi sendiri. Yang seterusnya, Al-Quran dibaca di dalam salat, bahkan menjadi rukun, iaitu apa dia? Surah Al-Fatihah. Adapun hadis qudsi tidak boleh dibaca dalam solat. Walaupun dia punya martabat tadi adalah mafhum dia daripada Allah, ya, tapi dia tak sampai macam Quran. Lepas Fatihah baca hadis qudsi, tak boleh, ataupun hadis-hadis lain. Jadi maknanya dia tidak menyamai Quran. Dan yang terakhir, Al-Quran diwajibkan bersuci daripada hadas untuk orang yang nak membawa ataupun menyentuhnya. Adapun hadis qudsi tak wajib nak bersuci. Kita hadis tu kan, Sahih Bukhari ke Sahih Muslim, walaupun dalam tu ada mungkin ada hadis qudsi ke apa sebagainya, tidak dituntut untuk bersih daripada hadas, tetapi Al-Quran dituntut. Itulah serba sedikit ya, sebagai kita punya pengetahuan lah, berkaitan serba sedikit tentang Al-Quran. Nanti di minggu lain nanti kita kongsi yang lain pula ya. Apa pula tentang keistimewaan ataupun apa-apa yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi wallahu alam, itu saja untuk malam ni ya. InsyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi pada minggu terakhir ya, minggu terakhir insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم بارك لنا في رجب والشعبان، وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.